Adapun sifat yang mustahil yang merupakan lawan bagi sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, maka secara logiknya memanglah ianya tertolak. Sebab apabila kita mengisbatkan sifat yang wajib, maka lawannya akan tertolak. Kerana tak mungkin berkumpul di dalam satu masa dua perkara yang berlawanan. Kalau kita mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala tu wajib ada wujud, maka tak boleh dalam masa yang sama kita mengisbatkan ketiadaan daripada Allah. Kerana mana mungkin berkumpul dua perkara yang berlawanan dalam satu masa, dalam satu perkara. Tetapi tetap juga dinyatakan 20 sifat yang mustahil ini sebagai tujuan untuk apa? Untuk nak mengukuhkan lagi, untuk nak mengejakkan lagi akidah kita, simpulan akidah kita ini, keyakinan kita pada Allah SWT, untuk nak bagi kenal dengan sungguh-sungguh, ya. Maka dinyatakan perkara-perkara yang mustahil tu, dan didatangkan juga maksud bagi sifat yang mustahil tersebut. Kan kenapa kita mengatakan mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan adam, tiada? Kenapa kita mengatakan Allah Ta'ala itu mustahil bersifat dengan hudus, yakni ada permulaan, ya? Dan insyaAllah kita akan melihat apakah yang akan dinyatakan oleh Al-Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala, menyambung kembali pada menyatakan sifat yang mustahil ke atas Allah. Baik, kita dah baca dah sebahagiannya, cuma kita ulang sikit, ambil balik daripada permulaan sifat mustahil tu. ومما يستحيل قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ومما يستحيل في حقه تعالى 20 صفة. Dan daripada sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah Ta'ala, yakni dari sebahagian daripada sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah Ta'ala itu, ada 20 sifat. Kita nyatakan sebelum ini bahawa 20 ini ialah yang wajib kita ketahui. Walaupun sifat-sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala itu tidak terhitung, kerana lawan bagi segala sifat kesempurnaan Allah tidak terhitung, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terkira, maka lawannya juga tidak terkira. Tetapi bukan semua wajib kita ketahui. Yang wajib kita tahu 20 sahaja. Asyruna sifatan, 20 sifat. Wahia afdalul 20 al-ula, dan 20 itu, ya, adalah lawan bagi 20 sifat yang terdahulu. Wahia al-adamu, iaitulah al-adam, yakni tiada. Wal hudus, ya, dan hudus. Maksud hudus adalah sesuatu itu ada yang didahului oleh tiada. Maka Allah Ta'ala mustahil adanya Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada, ya. Dan wa turul adami, dan datangnya ketiadaan, ini lawan bagi sifat baqa, kekal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekal, yakni tidak ada kebinasaan, tidak ada pengakhiran. Maka mustahillah juga bagi Allah Ta'ala bahawa selepas ada, kita meyakini adanya Allah Ta'ala itu, ya, kemudian Allah Ta'ala binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Kerana binasa itu adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Wal mumathalatu lil hawadith, dan menyamai perkara yang baru. Ini adalah lawan bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kenapa kita katakan mumathalah lil hawadith, menyamai kepada segala yang baru itu adalah mustahil bagi Allah? Kerana melazimi, kalau kita kata Allah Ta'ala itu sama dengan perkara yang hadis, maka maksud daripada sama itu, sama ada sama itu pada zat Allah ataupun sama itu pada sifat Allah Ta'ala, ya, maka kesemuanya itu adalah mustahil, ya. Mustahil ada satu zat yang sama dengan zat Allah, mustahil ada satu sifat. Contoh kita kata ada sifat qudrah yang sama dengan qudrah Allah, ada sifat ilmu yang sama dengan ilmu Allah, maka yang demikian itu adalah mustahil, ya. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dan juga
Seterusnya adamu qiyamihi binafsih. Lawan bagi sifat qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih. Maka lawannya adamu qiyamihi binafsih. Tiadalah berdiri Allah itu dengan sendirinya. Seperti contoh, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat. Kerana sifat ini, sifat seperti kita sebutkan sebelum ni, sifat ataupun juga disebut sebagai arad adalah sesuatu yang tidak boleh ada dengan sendiri. Dia ada mesti menumpang kepada zat. Allah Ta'ala bukan seperti mana arad ataupun sifat. Sifat dia nak ada tidak boleh ada dengan sendiri. Seperti contoh macam sifat besar ataupun kecil. Seperti mana sifat panjang ataupun pendek, ataupun warna hitam ataupun warna putih. Dia nak ada mesti menumpang kepada zat, kepada diri sesuatu. Baru dia boleh ada. Contoh macam warna putih yang ada pada kopiah saya kan contohnya. Jadi sifat warna putih tu dia tidak boleh ada dengan sendiri. Dengan arti kata lain, kita tak boleh ceraikan dia daripada zat. Kita nak ceraikan warna putih ni daripada kopiah ni tak boleh. Sebab dia sifat. Sifat mesti tumpang pada zat. Jadi Allah Ta'ala tu dia bukan sifat. Allah Ta'ala tu adalah zat. Allah Ta'ala tu adalah zat. Kerana kalau Allah Ta'ala tu sifat, kita kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu memanglah itu nama-nama bagi Allah. Yang Allah tu adalah zat. Ismun, ismul zat. Nama bagi zat Allah. Maka Allah Ta'ala tu Tuhan yang zatnya itu ada. Dia bukanlah sifat. Sekiranya kita mengiktiqadkan bahawa Ta'ala tu adalah sifat, maka yang demikian tu adalah mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tu ada memerlukan kepada sesuatu yang lain. Dan Allah Ta'ala juga, bila kita sebut qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala itu maha suci daripada memerlukan kepada tempat. Maka menafikan Allah Ta'ala tu berada di jihah, di sudut-sudut yang tertentu. Mustahil Allah Ta'ala tu berada di mana-mana. Allah Ta'ala tu di mana? Tidak di mana-mana. Habis tu lagu mana? Tidak ada lagu. Seperti mana kata Tok Guru kita. Soalan mana tidak layak untuk ditanyakan pada Allah Ta'ala? Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tu tidak ada di mana-mana. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala tu bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. Bersama-sama di situ bukan maksud bersama dengan zatnya. Kita duduk di sini pun Allah Ta'ala ada di sini. Kita duduk di Eropah pun Allah Ta'ala ada di Eropah. Bukan maksud Allah Ta'ala tu di mana-mana. Maka Allah Ta'ala dalam ayat itu maksudnya Allah Ta'ala tu muraqabah kita. Maknanya memerhatikan kita di mana-mana saja kita berada. Mengetahui kita. Apa namanya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan dia, kepada insan itu, daripada urat lehernya. Maknanya adakah Allah Ta'ala ada dalam diri kita ni sehingga lebih dekat daripada urat leher kita? Itu sebagai bahasa, disebut sebagai bahasa apa? Majaz. Nak menunjukkan betapa Allah Ta'ala tu mengetahui tentang hakikat diri kita ni, lebih daripada kita tahu. Bukan maksud dengan zatnya itu. Sebab tu tak boleh kita terjemahkan Quran dengan mudah-mudah terjemahan translate bahasa begitu. Kerana perlu dilihat kepada makna-makna yang layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adamu qiyamihi binafsih, mana Allah Ta'ala mustahil bagi Allah Ta'ala itu tidak berdiri dengan sendiri. Dan kemudian an la yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dhatihi. Mustahil juga bagi Allah Ta'ala itu bahawa tidaklah dia itu esa. Mana kata apa Allah Ta'ala tak esa? Bahawasanya Allah Ta'ala itu terbentuk ataupun terdiri daripada murakkaban. Zat Allah Ta'ala itu menjadi apa? Terbentuk daripada
juzuk-juzuk ataupun bahagian-bahagian. Kalau kita huraikan ataupun kalau kita detailkan lagi, maksudnya apa? Allah Ta'ala tu mustahil pada Allah Ta'ala tu kita sebut sebagai kam muttasil fi zat. Sebagai contoh diri saya ni, diri saya ni ada diri saya ni satu, ya. Beza di antara esa dengan satu, ya. Satu itu adalah sebahagian daripada dua. Satu adalah sebahagian daripada dua. Manakala esa dia tidak ada dua, tunggal esa. Sebab itu Allah Ta'ala tu ahad. Dalam Quran pun sebut qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu esa. Allah Ta'ala tak sebut wahid. Allah Ta'ala itu satu. Maknanya dari segi ibarat apa lafaz ahad dengan satu tu pun ada beza. Kalau kita katakan satu tu adalah sebahagian daripada dua. Manakala ahad dia tak ada, ahad dia tunggal. Allah Ta'ala tu tunggal. Tidak ada misal dengan, tak ada semisal dengannya. Jadi menafikan apa? Menafikan kam muttasil. Kam muttasil, kalau kita mengaji ilmu akidah, bagi apa orang yang pernah mengaji dia tahulah. Kam itu maksudnya berbilang-bilang. Kam, kalau kita nak tanya soalan berkenaan dengan bilangan, kita akan tanya kam. Kam sa'ah, berapa, pukul berapa sekarang, menunjuk kepada bilangan. Kam adadu tullab fil fas, berapa bilangan pelajar di dalam kelas. Kam. Jadi kam al-muttasil, berbilang-bilang yang bersambung atau bercantum, ini ternafi pada Allah Ta'ala. Dalam menghuraikan sifat wahdaniyah, dia akan sebut kam muttasil, kam munfasil. Dua tu ternafi pada Allah. Sama ada kam muttasil, berbilang-bilang yang bercantum. Contoh macam Allah Ta'ala tu esa, satu. Zat Allah Ta'ala tu bukanlah terdiri daripada juzuk-juzuk badan. Macam kita. Ada diri saya ni ialah gabungan daripada tercantumnya ada tangan, kaki, kepala, perut, dada, semua ni barulah jadi satu zat, satu diri. Ya. Jadi kalau benda tu kita boleh pecahkan, boleh leraikan. Maka Allah Ta'ala bukanlah satu bentuk yang zat yang dia tercantum daripada ada tangan, ada kepala, ada apa semua tu, bukan. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana kalau Allah Ta'ala tu adalah kam muttasil, ya, yang berbilang-bilang bercantum, bererti Allah Ta'ala tu memerlukan kepada juzuk-juzuk badan dia. Maka memerlukan kepada juzuk-juzuk badan tu, maka itu adalah lemah. Ya. Maka sifat lemah tidak layak, ya, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu tak boleh kita katakan Allah Ta'ala tu ada tangan. Ya. Allah Ta'ala tu ada muka. Muka. Kalau kita mengisbatkan tangan sebagai satu juzuk, maka dia akan melazimi Allah Ta'ala tu memerlukan kepada juzuk-juzuk badan dia. Sebab itu dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan, yang memberi makna zahirnya Allah Ta'ala tu ada, seolah macam ada juzuk-juzuk seperti yadullah, wajhullah, kaedah ahli sunnah wal jamaah yang paling selamat adalah tafwid ataupun disebut sebagai takwil yang ijmali. Ayat tu kita nak takwil macam mana, nak terjemah, nak maknakan macam mana, ya? Tafwid, ya? Serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Kami beriman dengan ayat ni dan kami serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Adapun makna tangan tu, maka tu, ya, menggambarkan seolah tangan tu itu tidak layak bagi Allah Ta'ala, kan? Mana kita tidak huraikan. Adapun orang yang menghuraikan yadullah tu, maksudnya apa? Tangan Allah lah, kan, terjemah. Tangan Allah tu macam mana? Tangan Allah tu tidak sama dengan makhluk yang selayaknya bagi Allah. Sebenarnya di situ dia dah menghuraikan dah. Dia dah mentafsirkan dah. Kan? Maka itu bukan kaedah yang sebenar. Kam muttasil fi zat. Begitu juga menafikan apa? Kam au yakuna lahu mumathilun fi dhatihi. Tengok Imam Sanusi menyebutkan au yakuna lahu mumathilun fi dhatihi. Adapun ada bagi Allah Ta'ala itu yang semisal pada zatnya. Ini juga mustahil. Ini disebut sebagai kam munfasil, berbilang-bilang yang bercerai.
Maknanya apa? Ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala, yang bercerai, ya, yang berasingan, tapi sama dari segi zat. Itu adalah mustahil. Maka ternafi. Kam muttasil pun ternafi, kam munfasil pun juga ternafi. Dan kalau kita huraikan lagi, ya, kam ini dia ada berapa? Ada 6 semuanya. Mana kam munfasil fi zat, kam munfasil fi, kam muttasil fi zat dengan munfasil fi zat. Ternafi. Kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat. Berbilang-bilang yang bercantum. Contoh macam Allah Ta'ala tu ada pada sifat. Allah Ta'ala tu ada 2 sifat qudrah. Allah Ta'ala tu ada 2 sifat ilmu. Maka yang demikian itu adalah mustahil. Hanya satu saja. Begitu juga menafikan kam munfasil fi sifat. Iaitu ada sifat qudrah yang lain pada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Mana sifat qudrah yang sama ada pada zat yang lain selain daripada zat Allah Ta'ala. Itu juga ternafi. Disebut sebagai kam munfasil fi sifat. Begitu juga fil af'al, pada perbuatan. Menafikan kam muttasil fil af'al. Ya. Berbilang-bilang perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala pada diri Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu ada 2 sifat menghidupkan, 2 sifat mematikan. Mustahil juga. Kerana 2 yang bergabung itu akan jadi berlawanan, ya, bertembung. Begitu juga tidak mustahil adanya kam munfasil fil af'al. Berbilang-bilang yang berasingan. Mana ada sifat menghidupkan dan mematikan pada diri zat yang lain selain daripada zat Allah Ta'ala. Itu juga adalah mustahil. Itu kalau dihuraikan dengan lebih lagi pecahan pada yang kita sebutkan sebagai kam tadi. Kam muttasil, kam munfasil. Baik. Kalau tak faham, itu tak payah pening-pening pun tak apa. Yang penting kita faham Allah Ta'ala tu mustahil, ya. Mustahil ada juzuk-juzuk yang tercantum menjadi zat Allah Ta'ala, dan mustahil juga bahawa ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Faham situ pun tak apa dah. وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْعَجْزُ. Ya. Sambungan lagi. Dan demikian juga mustahil ke atas Allah Ta'ala itu al-ajzu. Al-ajzu apa? Al-ajzu an mumkinin ma. Ya. Lemahnya Allah Ta'ala itu untuk melakukan perkara yang mungkin. Maksudnya untuk nak menciptakan, mengadakan manusia ni ataupun meniadakan manusia ni, ya, mustahil Allah Ta'ala tu lemah. Bahkan telah terbukti dah. Kenapa? Kerana perkara mungkin ni telah ada pun, ya. Produknya telah ada. Maka menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu berkuasa. Dan wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi. Kalau al-ajzu tu adalah lawan bagi sifat qudrah. Manakala, ya, ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi ini adalah nak menunjuk lawan bagi sifat iradah. Mustahil juga Allah Ta'ala itu mengadakan sesuatu daripada alam ini, ya, dengan karahah, dengan dia tak suka, dia tak nak. Dia tak berkehendak pun. Karahah tu maksudnya apa? Dia tidak berkehendak pun, ya, kepada adanya perkara itu dalam alam ni. Ay adamu iradatihi ta'ala. Allah Ta'ala tak berkehendak. Adakah benda dalam alam ni Allah Ta'ala buat dalam keadaan dia tak berkehendak? Ada pun yang kita huraikan sebelum ni, contoh macam apa? Perbezaan di antara perintah Allah dengan kehendak Allah, maka ada perbezaan. Ada beza. Kita kena bezakan antara perintah Allah, amru, al-amru wal-iradah. Amru, perintah Allah. Iradah, kehendak Allah. Dan kadang-kadang bercanggah antara dua. Contoh macam Allah Ta'ala memerintahkan semua manusia ini supaya beriman. Ya.
supaya beriman kepada Allah Ta'ala dan masuk Islam. Tetapi Allah Ta'ala tak berkehendak semua manusia masuk Islam. Buktinya ada orang kafir, ya, Abu Jahal, ya, Rasulullah dakwah kepada dia, supaya dia beriman. Tetapi ya, itu dengan perintah Allah tu, ya, perintah Allah, amr. Tetapi iradah, kehendak Allah Ta'ala tidak menginginkan Abu Jahal itu beriman. Lalu dia mati dalam keadaan kufur. Jadi bukanlah bermaksud Allah Ta'ala tu bercanggah. Macam mana pula Allah Ta'ala suruh Abu Jahal tu beriman tapi dia tak berkehendak. Kenapa ada beza? Satu disebut sebagai amr, perintah, dan satu disebut sebagai iradah. Jadi iradah ni apa? Iradah kehendak Allah, yang mana tidak ada sesuatu pun di dalam alam ini yang berlaku melainkan semua mesti berlaku dengan kehendak Allah. Ya. Apa pun jadi. Sehingga daun-daun yang jatuh berguguran tadi tu, jatuh daripada pokok daun kering tadi tu, ya, dia pusing kanan ke atas belakang pada dia terlangkup. Dia nak terlangkup tadi sama ada di bahagian atas ataupun di bahagian bawah, semua tu dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala nak jadi macam tu. Ya. Mustahil ada benda berlaku tu kebetulan, bukan dengan Allah Ta'ala nak. Dan dihuraikan lagi, ya, au ma'adzuhuli, ataupun mustahil sesuatu itu berlaku secara apa? Zuhul. Zuhul ni apa? Keadaan Allah Ta'ala tu lupa. Jadi dalam keadaan Allah Ta'ala tu terlupa. Ya. Awil ghaflah, ataupun Allah Ta'ala tu leka. Leka tu mana tak sedar. Ya. Mustahil juga sesuatu itu berlaku dalam keadaan Allah Ta'ala tu ghaflah. Ya. Beza di antara zuhul dengan ghaflah ni apa? Zuhul ni adalah adamun ilmi bisyai' ma'a taqaddumi. Maknanya zuhul ni adalah apa? Dulu Allah Ta'ala kehendak, kemudian dia tak ingat, dia lupa. Itu makna zuhul. Contoh macam orang-orang yang dah berusia dah, yang nyanyuk, kan? Dulu dia tahu, dia sedar, tapi bila dah sampai usia yang lanjut, dia jadi tak ingat dah. Mustahil bahawasanya alam ini, makhluk ini terjadi dalam keadaan zuhul. Allah Ta'ala tu tak ingat, tak sedar. Begitu juga dengan ghaflah, ya. Ghaflah ni apa? Adamul ilmi bisyai' sawa'un taqaddama aw la. Tidak mengetahui, tidak ada pengetahuan tentang sesuatu, sama ada didahului oleh mengetahui ataupun tidak. Mustahil kedua-duanya itu atas Allah Ta'ala. Dan mustahil juga atas Allah Ta'ala itu mengadakan sesuatu daripada alam ini dengan ta'lil. Disebut situ. Au bit ta'lil. Ta'lil ni apa? Ta'lil ni maknanya dengan bersebab. Dengan bersebab. Contoh, mengadakan sesuatu dengan ta'lil. Apa dia? Contoh macam benda yang ada syarat dia. Ada syarat, ada mawani'. Contoh, api yang membakar. Ya? Contoh api. Bila kayu tu kering, bila daun-daun tu kering, daun-daun kering dan ada angin yang bertiup pap, maka akan terbakarlah. Akan terbakarlah apa daun-daun kering tadi. Bila ada api. Bila ada api tetapi contohnya kayu api, ya. Sekarang ni kita nak bakar kayu api, nak campak dalam api. Kalau kayu tu basah, maka dia tidak akan terbakar. Sebab apa? Sebab ada syarat dia. Syarat mesti kering. Kalau kayu tu basah, dia tak terbakar. Ya. Allah Ta'ala bukan buat sesuatu daripada alam ini kerana ada sebab. Ya. Tidak. Ya. Kerana tidak. Kalau kayu tu kering pun, kalau Allah Ta'ala nak dia terbakar, maka dia terbakar. Kalau kayu tu basah pun, kalau Allah Ta'ala berkehendak dia terbakar, maka terbakar. Ya. Api membakar. Tapi bila mana contoh dicampakkan Nabi Ibrahim AS ke dalam api oleh Namrud, dan Allah Ta'ala tidak berkehendak api itu membakar jasad Nabi Ibrahim AS, bahkan jadi sejuk pula, kan? Ya naru Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kan? Allah Ta'ala suruh api itu menjadi sejuk pula, sejahtera pula pada Nabi Ibrahim. Jadi
bukan dengan sebab, bukan dengan ta'lil. Ya. Semua tu dengan kehendak Allah. Kalau Allah nak api membakar, maka membakar. Kalau tidak membakar, maka tidak. Pisau boleh memotong. Pisau tajam, pisau yang tajam boleh memotong. Jadi memotong tadi tu adakah terjadi dengan sebab pisau tu yang tajam? Ya, itu asbab saja. Tapi semuanya berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak pisau tu memotong, maka tidak. Tak boleh tembus. Tu ada orang ada ilmu-ilmu kebal apa semua tu. Kerana Allah Ta'ala berkehendak bahawa pisau itu tidak boleh menembusi kepada badan dia. Tu dari segi kita katakan kehendak Allah lah. Adapun dari segi mengamalkan amalan tertentu untuk kebal bersama tu, di situ tu dalam bab lain, tu dalam bab fiqh. Boleh ke tak boleh, ya, haram ke apa ke, itu dalam bab fiqh. Cuma kita nak cerita kata semua tu kehendak Allah. Begitu juga Allah Ta'ala, ya, mustahil mengadakan sesuatu daripada alam ini dalam keadaan secara tabiat atau bil-tab'i, secara tabiat. Secara tabiat ni maksudnya apa? Secara tabiat. Dibawa contoh, contoh macam tadi tabiat yang kita katakan api membakar. Tu tabiat, api membakar. Ya. Air membasahkan contohnya. Tu secara tabiat. Yang secara ta'lilnya macam ni. Secara ta'lilnya ialah tawakuf sesuatu perkara itu ke atas perkara yang lain menjadi syarat. Yang ulama bawa contoh, dia kata seperti mana pergerakan cincin bergerak disebabkan oleh pergerakan jari. Kan? Kalau jari saya tak bergerak, maka cincin tu tak bergerak. Maka cincin tu bergerak bukan dengan kehendak Allah, tapi dengan sebab pergerakan jari ini. Kan? Yang tu mustahil. Ya? Mustahil, kata Allah. Cincin tu bergerak pun dengan kehendak Allah, jari itu bergerak pun dengan kehendak Allah. Maknanya, iktiqad kita, kalaulah cincin tu bergerak sendiri tanpa jari itu bergerak pun boleh. Ya? Pada iktiqad kita. Yang kita lihat ni adalah dari segi adatnya. Dari segi adat. Sebab kalau Allah Ta'ala buat benda tu menyalahi adat sekali lagi, kita pun jadi pelik, jadi gila pula, tak boleh fikir. Tapi iktiqad kita adalah apa? Allah Ta'ala mengadakan sesuatu itu bukan dengan sebab tabiat, bukan sebab ada syarat, bukannya dengan ta'lil, bukan. Ya? Semua dia adalah kembali kepada iradah, kehendak Allah Ta'ala. Orang tu nak beriman pun dengan kehendak Allah, orang tu nak jadi kufur, jadi apa pun dengan kehendak Allah. Cuma itulah, ya, iktiqad kita macam tu. Cuma dari segi kita bercakap, semua mesti kena berlapik, mesti kena beradab. Kita tidak boleh sandarkan benda-benda yang buruk tu kepada Allah Ta'ala. Kalau bukan yang buruk, kita sandarkan pada diri kita, kelemahan kita. Kalau kita kata orang tu curang pun dengan kehendak Allah, orang tu bercerai pun dengan kehendak Allah, orang tu berzina pun dan sebenarnya dengan kehendak Allah. Nampak cara cakap tu macam orang mengaji akidah, tapi sebenarnya dia telah melakukan suatu buruk adab terhadap Ta'ala, kerana menyandarkan perkara kesalahan diri sendiri kepada iradah Allah Ta'ala. Yang ulama kata menyandarkan perkara-perkara yang buruk pada Allah Ta'ala tu adalah merupakan maksiat yang lebih besar lagi daripada maksiat yang dia buat. Contoh, dia berzina, dia mencuri, lepas kena tangkap, ya, lepas kena tangkap, nak dihadapkan ke pengadilan, dia kata saya mencuri ni bukan sebab kerana kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, maka saya pun tak mencuri. Kan? Maka ulama kata orang ni kena hukum dengan hukuman yang lebih berat lagi. Sebab kesalahan dia mengatakan perkara tersebut itu adalah lebih berat daripada maksiat yang dia buat. Yang kata-kata dia tu lebih berat lagi daripada maksiat mencuri yang dia buat tu. Kerana apa? Benda tu benda hakikat. Bukan semua benda kita boleh cakap. Contoh macam kita bercakap dalam majlis ilmu, dalam pengajian tauhid, okey. Tapi kalau di luar-luar, kita tak boleh nak menzahirkan benda-benda yang macam tu. Ya. Tok Guru kata benda hakikat ni kadang-kadang dia kena
kena ada pakaian dia juga. Ya. Macam tubuh badan kita ni, kadang-kadang kita kena tutup. Ya. Khususnya waktu kita nak berjalan di luar, kena tutup. Kalau orang jenis suka bercakap dengan hakikat saja 24 jam apa semua, ya, maka dia umpama macam orang yang berjalan tanpa pakai baju. Semua dengan izin Allah, semua dengan kehendak Allah. Buat maksiat pun kehendak Allah. Itu salah dari segi adab, cara percakapan. Ya. Tapi i'tiqad kita betul. I'tiqad kita, ya betul. Ya. Buruk baik semua berlaku dengan kehendak Allah. Dan lagi dia kata apa? Sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala juga adalah al-jahlu. Al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma. Al-jahlu lawan bagi ilmu. Mustahil ke atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jahil. Yakni tidak mengetahui. Lawan bagi ilmu, bagi mengetahui. Wa ma fi ma'nahu, dan apa yang semakna dengannya, bima'lumin ma. Maksudnya apa? Apa yang seumpama macam makna jahil? Macam makna syak, waham, zon. Allah Ta'ala ni mengetahui tentang semua perkara ni, sama ada benda yang wajib atau yang mustahil ataupun yang harus, dengan pengetahuan yang apa? Yang 100%. Bukan Allah Ta'ala mengetahui dengan contoh macam 90%, tahu separuh je. Allah Ta'ala hanya mengetahui yang zahir. Allah Ta'ala tak mengetahui yang batin. Itu bukan. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata, wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma, tu maksudnya apa? Menafikan juga bahawa Allah Ta'ala tu adanya syak, zon dan waham. Ya? Dia peringkat pengetahuan ni, peringkat ilmu ni, dia ada berapa? Ada 4. Yang pertama ilmu, yang ni 100%, mengetahui secara hakiki 100%. Allah Ta'ala tahu hakikat segala perkara ni secara total 100%. Ya. Bukannya dengan cara zon. Zon ni macam, zon ni apa? Contoh, kalau kita nak kata peratus pengetahuan tu adalah 50 ke atas. Dia tak sampai kepada 100. Daripada 51 ke 99. Itu dia panggil zon. Berat kepada mengetahui. Allah Ta'ala mustahil mengetahui tadi dengan jalan zon. Itu juga Allah Ta'ala mustahil mengetahui dengan jalan syak. Syak ni apa? Tengah-tengah, 50-50. Ya. 50-50. Syak. Mustahil juga Allah Ta'ala tu waham. Waham tu adalah daripada 1 kepada 49%. Itu waham. Kalau kosong tu jahil terus. Kita panggil jahil. Jadi mustahil semua tu. Allah Ta'ala tu mengetahui dengan 100%. Sebab ta'aluk ilmu Allah Ta'ala tu inkisyaf. Allah Ta'ala ni mengetahui secara hakiki. Mana insyaAllah terbuka segala hijab. Dan kemudian lawan dan kemudian mustahil ke atas Allah SWT, yastahilu ala Ta'ala apa? Al-mautu. Mati, bahawasanya mati bagi Ta'ala itu adalah mustahil, lawan bagi sifat hayah, lawan bagi sifat hidup. Dan was-samamu wal-ama wal-bakam, dan as-samam itu adalah tuli, lawan bagi sifat mendengar, dan al-ama adalah buta, lawan bagi sifat basar, sifat melihat, dan al-bakam maknanya bisu, lawan bagi sifat kalam. Wa afdalu sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi, dan lawan bagi sifat-sifat ma'nawiyah. Yang tadi kita sebut tu adalah lawan bagi sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, dan juga lawan bagi sifat ma'ani. Ya. Kemudian dia kata lagi, wa afdalu sifatil ma'nawiyyah wadihatun min hadhihi, dan lawan-lawan bagi sifat ma'nawiyah, ya, jelas daripada sini. Maknanya bila kita menafikan, bila kita mengisbatkan mustahil ke atas Allah, ya, bersifat dengan sifat yang lawan bagi sifat ma'ani, seperti pekak, jahil, buta, tuli, apa semua tadi tu, maka melazimilah juga sifat-sifat ma'nawiyah. Ya.
lawan-lawan bagi sifat ma'nawiyah itu juga adalah mustahil ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, menyatakan pula pada sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, wasifatul jaizatu fi haqqillahi, ya, dengan katanya wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, ya. Dan ada pun, ya, mana ni ataf kepada apa? Ataf kepada yang awal yang kita sebutkan, wa mimma yajibu, wa mimma yajibu fi haqqi maulana azza wa jalla, yang awal permulaan musannif menyebutkan, ya, dan di antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, ya, maka ini adalah ataf kepada yang awal tadi. Wa amma, ataupun boleh juga kita nak katakan ini adalah permulaan yang baru, ya, ataupun disebut sebagai waw istinafiyah, permulaan yang baru. Wa ammal jaizu, dan ada pun yang jaiz, mana sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu, ya. Dan kenapa musannif tidak mengatakan wa mimma, seperti mana sifat-sifat yang wajib dan juga sifat-sifat yang mustahil disebut wa mimma yajibu dan wa mimma yastahilu, dan daripada sifat-sifat yang wajib dan daripada sifat-sifat yang mustahil, ya. Sifat jaiz dia tak sebut wa mimma, dia kata wa amma. Sebab apa? Sebab, ya, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni hanya satu sahaja. Berbeza dengan sifat yang wajib dan sifat yang mustahil tu dia banyak. Dia tidak terkira. Tetapi sebahagian daripada sifat yang wajib itu, sebahagian daripada segala sifat yang wajib yang banyak itu, ada 20 yang wajib kita tahu. Yang bakinya tak wajib kita mengetahui. Begitu juga sifat mustahil. Sifat mustahil tu ada banyak. Tapi yang wajib kita mengetahui adalah 20 saja. Tapi pada sifat yang harus, dia tidak kata sebahagian. Sebab apa? Sifat yang harus ni memang ada satu saja. Satu saja, tapi sifat dia besar lah, kan? Sifat ni sangat luas. Iaitu apa? Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan ada pun sifat yang harus bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maksudnya membuat ataupun melakukan setiap perkara yang mungkin ataupun tarkuhu, ataupun meninggalkan. Maksudnya apa? Melakukan setiap perkara yang akal kita ni menghukum apa? Benda tu mungkin. Contoh macam apa? Macam alam ni. Mungkin tu maknanya dia nak ada boleh, dia nak tak ada pun boleh. Akal ni. Ya. Akal ni menghukum bahawa alam ini untuk dia ada pun harus, nak tak ada pun harus. Ya. Maka setiap perkara yang mungkin tadi tu harus bagi Allah Ta'ala mengadakannya. Ya. Begitu juga tarkuhu. Ya. Allah Ta'ala nak meninggalkan, tak nak buat, tak nak cipta alam ni, harus pada Allah Ta'ala. Ya. Akal menghukumkan, ya, harus bahawasanya alam ini, ya, Allah Ta'ala nak musnahkan boleh, tak nak musnahkan pun boleh. Harus. Boleh tak kalau Allah Ta'ala tak nak binasakan alam ni, nak biar kekal je? Boleh ke tidak? Ya. Boleh tak Allah Ta'ala nak biar kita ni tak mati? Hukum adatnya tu kitanya matilah, kan? Ataupun pada syariatnya kitanya mati. Sebab dalil ada dalil nas Al-Quran kata setiap setiap yang ada atas alam ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, kan? Kullu man 'alaiha fan. Kullu tu pun dihuraikan, bukan maksud semua juga. Ya. Bukan maksud umum juga. Dia ada umum khusus. Umum yang telah dikhususkan. Ya. Dia tak termasuk Allah Ta'ala tu yang binasa tu. Dan tak termasuk juga tak termasuk Allah Ta'ala dalam tu. Ya.
Apa kita nak sebut tadi? Allahumma salli Muhammad. Kalau Allah Ta'ala nak membiarkan alam ni, bumi, langit ni, kita ni sekali ni untuk tak mati, untuk kekal, boleh ke tidak? Akal kita nak hukumkan boleh ke tidak? Ya. Cuba kita fikir tengok. Secara akalnya. Ya. Boleh. Sebab apa? Pada hak Allah Ta'ala boleh nak mematikan kita ataupun nak mengekalkan kita. Boleh. Tapi bezalah. Kita ni kalau kekal kita tu harus. Tapi Allah Ta'ala tu kekal Allah Ta'ala tu wajib, bukan harus. Akal tak boleh nak membayangkan Allah Ta'ala tu boleh kekal dan boleh juga tak kekal. Tak boleh. Allah Ta'ala tu wajib kekal. Kita ni kalau Allah Ta'ala nak kekalkan, harus. Ya, harus. Boleh. Kalau Allah Ta'ala nak meninggalkan, tak nak mematikan kita, boleh saja. Tapi kita ni jadi apa? Mati kita ni kerana berdalil dengan dalil syarak. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka Allah Ta'ala mematikan kita. Okey. Maka menghidupkan, mematikan, buat setiap perkara yang mungkin tu, mengadakan, meniadakan semua tu adalah perkara yang harus pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan satu yang wajib, bukan satu yang mustahil. Bukan wajib Allah Ta'ala mematikan kita. Bukan wajib Allah Ta'ala mengadakan kita, tidak. Ya. Bukan mesti bila ada anak tu mesti kena ada bapa. Kan? Itu adat saja. Bukan mesti bila ada anak mesti kena ada maknya. Adat kita kata, ini ada budak ni, mesti ada mak dia. Mana mungkin dia lahir sendiri tak ada mak. Itu adat. Tapi adat itu pun telah tercalar. Maksudnya ada perkara yang telah memecahkan adat tersebut juga. Kerana ada dalam sejarah manusia ni, baby yang lahir tanpa ada bapa. Bukan baby lahir tak ada bapa ni maksudnya anak luar nikah ke apa, bukan. Maksudnya memang tak ada bapa pun. Seperti Nabi Isa AS. Ya. Sayyidatuna Maryam tu, tak ada lelaki yang pernah sentuh dia pun. Maksudnya tak ada lelaki yang dia tak pernah berkahwin pun. Tiba-tiba mengandungkan Nabi Isa AS. Kenapa? Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa. Boleh nak bagi ada baby dalam perut walaupun tak ada suami. Walaupun tak ada ayah. Ada. Tapi bila berlaku macam tu, manusia jadi macam pelik lah. Mana boleh? Bila ada baby, mesti. Tapi kalau orang tu berfikir dengan akal yang betul, dengan iman, boleh tak Allah Ta'ala nak bagi ada baby kalau tak ada bapa? Boleh. Tak mustahil Allah Ta'ala. Macam contoh macam Nabi Isa AS. Begitu juga, boleh adanya orang tanpa ada mak, tanpa ada ayah. Ya. Seperti mana Nabi Adam AS. Kena ada mak, ayah pun tak ada. Tapi boleh ada. Maka fi'lu kulli mumkinin, membuat sesuatu perkara yang mungkin itu adalah harus pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifatnya besar. Bila kita beriman dengan yang ni, maka selesai banyak perkara dalam kita punya kehidupan seharian kita. Apa-apa yang berlaku, kita kata semuanya harus berlaku pada Allah Ta'ala. Dia nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu berkuasa mutlak untuk tasarruf di dalam alam ini. Itu maksud perkara yang jaiz. Satu sifat yang jaiz. Maka dengan menerangkan sifat yang jaiz tadi, telah lengkaplah perbahasan mengenai sifat-sifat yang wajib ke atas setiap mukallaf. I'tiqad pada hak Allah SWT, iaitu terdiri daripada sifat-sifat yang wajib. Iaitu ada 20 sifat yang wajib ataupun 13 pada pandangan sebahagian ulama. Dan begitulah juga lawannya itu 20 sifat yang mustahil, wajib kita i'tiqad, dan juga satu sifat yang harus. Ya. Semuanya jadi berapa? 20 wajib, 20 mustahil, satu yang harus, jadi 41. Ya. Dan nanti kita akan melihat pula apa yang berkaitan dengan para nabi dan rasul.
Ya, apa yang wajib bagi para nabi, apa yang mustahil, apa yang harus, melengkapkan 50 simpulan aqidah. Aqaid khamsin, ya. Ataupun aqidatu khamsin, ya. Khamsina aqidatan, simpulan akidah yang 50. Nanti kita bincang. Cuma sebelum kita nak pergi kepada sifat-sifat para rasul, Imam Sanusi menerangkan burhan dan dalil-dalil bagi sifat-sifat yang telah pun kita i'tiqadkan pada Allah Ta'ala tadi. Kerana apa? Kerana tujuan daripada menghuraikan, menerangkan tentang sifat-sifat yang wajib ini bukan semata-mata untuk kita tahu, tapi mestilah kita tahu tadi berserta dengan hujjah, mesti dengan dalil. Ya. Sesuai dengan pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga banyakkan ulama yang mengatakan bahawa iman seseorang mukallaf itu tidak dikira sempurna melainkan setelah dia beriman kepada Allah Ta'ala tu dengan dalil. Maksudnya beriman dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu berserta dengan dalil. Ya. Mana kalau dia beriman saja, dia percaya saja kata Allah Ta'ala tu wujud, tapi bila dia tanya kepada dia apa bukti Allah Ta'ala tu wujud, kan? Orang tanya ataupun orang menimbulkan keraguan. Ya? Kamu kata orang Islam, kamu kata Tuhan tu ada, tapi tak nampak. Tapi ada. Apa bukti Tuhan kamu tu ada? Kita tak tahu dalil, ataupun kita tak boleh nak mendatangkan dalil. Maka kita tu dikira apa? Orang yang fasik, orang yang asi, orang yang bermaksiat, yang berdosa. Maka orang yang asi atau orang yang berdosa ini, iman dia tu tidak berupaya, tidak mampu untuk nak menyelamatkan dia di akhirat esok. Maka macam mana keadaan dia? Tengok. Tergantung keadaan. Tengok. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Maka harus pada Allah Ta'ala nak mengampunkan dia, nak masukkan dia dalam syurga. Ataupun kalau Allah Ta'ala nak menyeksa dia pun, maka memang layak untuk dia diseksa. Sebab apa? Sebab dia tu memaksiati Allah dengan cara apa? Tidak menggunakan akal fikiran dia, tidak menggunakan keupayaan dia untuk mengenal kepada Allah dengan dalil. Habis tu umur 50 tahun, 60 tahun atas dunia dulu buat apa? Cari makan saja, kerja saja, isi perut saja, guna masa untuk cari keperluan hidup dia saja. Tak digunakan sikit pun untuk apa? Untuk nak mencari bukti mengenal Allah Ta'ala. Padahal kalau mengaji akidah duduk dengan Tok Guru mengaji sekejap pun, beberapa jam daripada umur dia pun sudah dapat dah bukti menjelaskan bahawa wajib Allah Ta'ala tu wujud, wajib Allah Ta'ala tu qidam, baqa. Kerana yang dituntut pada dia bukanlah mengetahui bukti-bukti yang tafsir, bukti-bukti yang maksudnya yang detail. Hanya memadai dengan dalil-dalil yang umum sahaja, yang ijmali sahaja. Dalil yang umum sahaja. Mengaji. Kalau fikir sikit, dapat dah jawapan. Kerana iman muqallid itu, iman yang mengikut membuta tuli itu tidak dikira iman yang sempurna. Mana tidak diiktiraf. Orang yang bertaklid buta. Jadi kita ni, tujuan kita ni nak kena tahu dengan burhan, dengan dalil, insya-Allah. Maka Imam Sanusi menyatakan burhan, ya, apun dalil-dalil bukti atas sifat-sifat yang telah pun kita i'tiqadkan pada Allah Ta'ala tu dengan katanya amma burhan wujudihi ta'ala, dimulakan dengan adapun burhan, bukti ataupun dalil wujudnya Allah Ta'ala itu adalah huduthul alami. Huduthul alami maknanya adanya alam ini ataupun wujudnya alam ini. Tengok, didatangkan cara pendalilan, tariqah, kaedahnya. Macam mana kita nak kata adanya alam ini tu adalah bukti wujudnya Allah, kan?
Dan kalau contoh cara orang menghafal, dia kata, apakah bukti Allah Ta'ala tu ada? Buktinya adalah alam ini. Itu dari segi kaedah menghafal. Kaedah menghafal tu, istilah macam kita hafal matan lah. Matan tu dia ringkas saja dan dia ada huraian dia. Orang dulu-dulu cukup menekankan menghafal matan. Hafal matan akidah ke, matan apa ke, dia hafal sungguh-sungguh. Kita hari ni, kita baca kitab besar-besar tapi yang matan tu kita tak hafal. Matan tak hafal. Kalau kaedah belajar yang betulnya ialah mesti kena hafal matan. Matan tu adalah yang dia punya parti dia tu. Parti dia. Dalam ilmu akidah ada matannya, dalam ilmu fiqh ada matan, dalam semua segala jenis ilmu ada matan. Ya. Apa nama kalau tok guru dulu, macam kalau di tempat kami tu almarhum Tuan Guru Haji Abdul Latif Patih Keruh, di Penggalan Hulu Greek, dikatakan Pak Tih ni, dia ni menghafal semua matan-matan dalam ulum syariat ni. Semua matan-matan. Wallahu alam lah kalau matan qiraat tu hafal ataupun tidak kan. Tapi kalau ulum syariah yang lain tu memang dihafal. Kerana apa? Buktinya setiap kali dia mengajar semua cabang-cabang ilmu tu mesti dia akan berdalilkan dengan matan. Mesti dia bawa keluar matan dia. Untuk jadi sandaran. Mengajar ilmu fiqah, keluarlah matan subatnya. Mengajar ilmu tauhid, saya keluarlah dia punya jawharah dia. Mengajar ilmu faraid, saya keluar matan ilmu faraid. Semua ada matan dia. Cakap sikit ada matan, cakap sikit ada matan. Jadi dia katakan Pak Tih ni dulu ketika dia mengaji di Pasir Tumbuh, ya, mengaji di Pondok Pasir Tumbuh dulu, nak anak murid yang tua, yang lama di Pondok Pasir Tumbuh. Pondok dia tu ketika waktu malam akan bercahaya sampai kadang hampir pukul 3 pagi, hampir pukul 4 pagi. Ya, cahaya tu dengan lampu lilin tu. Sebab apa? Bukannya ada orang mengajar, tapi Pak Tih ni dia mutalaah, dia menghafal. Malam-malam bunyi suara macam bunyi suara macam bunyi apa bunyi lebah, bunyi suara lebah. Macam kita kalau orang Quran ni duk murajaah Quran tu daripada luar masjid pusat Islam tu, dengar dah daripada jauh bunyi apa tu, bunyi suara orang duk mengulang Al-Quran. Jadi macam tu lah juga. Orang yang kenal Pak Tih ni zaman dia mengaji, ya, Tuan Guru Haji Abdul Latif ni almarhum, tiap-tiap malam dia dah hafal matan sehingga dia memang jadi alim sungguh. Ya. Kalau kami waktu di Mesir dulu, di Al-Azhar dulu, Tuan Guru di Masjid Al-Azhar yang mentasmi' matan para pelajar ni ialah almarhum Syekh Ahmad Affad, ya. Syekh Ahmad Affad Asy-Syahid almarhum. Meninggal, dia kena tembak. Disolatkan jenazahnya itu di Masjid Al-Azhar, penuh masjid melimpah, diimamkan oleh mufti Mesir, tuan gurunya sendiri, iaitu Syekh Ali Jumaah. Syekh Ahmad Affad ni tok guru yang muda, alim, hafal semua matan. Jadi ada dalam seminggu tu jadual pengajian tu, satu hari ialah untuk tasmi' matan dengan Syekh Ahmad Affad. Jadi orang dulu hafal dia punya matan tu, walaupun dia tidak menghafal huraian. Huraian tu kita faham lah. Tak perlulah kita hafal. Nak hafal semua jadi payah dah pula. Maka dalil bukti wujud yang Ta'ala ni apa? Hudusul alam. Tu dia punya matan dia. Kemudian macam mana kita kata adanya alam itu adalah menjadi bukti adanya Allah? Dihuraikan. Li'annahu law lam yakun muhdithun bal hadatha binafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Dia kata li'annahu, kerana seandainya law lam yakun lahu muhdithun, kalaulah alam ini ada tanpa ada yang mengadakannya, bal hadatha binafsihi, bahkan alam tu ada dengan sendiri. Kalau kita kata alam ni ada, ada tu macam mana? Ada dengan sendiri. Bukan ada dengan ada yang menciptakan dia. Lazima an yakuna ahadul amrayn, nescaya lazimlah terjadinya salah satu daripada dua perkara
al-mutasawiyaini, yang sama, musawiyan li sahibihi, yang sama dengan tuannya, rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhal. Nanti kita akan huraikan bahawa setiap perkara yang mungkin itu, mungkin di mana alam ini pada asalnya itu dia seolah macam berada pada dua neraca. Contoh macam, okey, hukum bahawa alam ni nak ada ni asalnya ada pada dua kemungkinan. Sama ada dia nak ada atau tiada. Sama ada dia nak ada ataupun kekal tiada. Ya, kekal tiada. Jadi untuk nak menentukan sama ada dia berat sebelah ada ataupun kekal tiada ni, mesti kena ada kuasa lain yang menentukan. Bukan dia menentukan dengan dirinya sendiri. Macam dua timbangan neraca. Kita ambil dacing kan. Dacing tu. Bila dia piring dacing itu kosong kan, maka dia akan jadi sama macam tu. Melainkan ada orang datang ambil pemberat, dia letak sebelah. Letak. Sebelah mana dia nak letak berat sebelah ada. Maka pemberat itulah yang menterjihkan sebelah ada. Maka alam ni pun sama. Dia tidak boleh jadi berat terjih dengan sendiri. Mesti kena ada yang mengadakan dia, yang memberatkan, menghukum di sebelah ada, maka adalah dia. Ada kuasa lain. Maka kuasa itu bukan diri dia, mesti kuasa lain. Maka itu kembalilah merujuk kepada adanya Tuhan, adanya kuasa, adanya Tuhan yang mengadakan alam ini. Ya. Kemudian kenapa? Kerana dia kata kalau dia nak ada dengan sendiri itu ataupun nak mentarjihkan di pihak yang ada tu dengan sendiri, maka itu adalah mustahil. Ya. Bila sababin wa huwa muhal, mustahil. Dan kemudian kita nak kata macam mana kita kata alam ini adalah baru? Ya. Ada buktinya, ada dalilnya. Ya. Wa dalilu hudusil alami, dan dalil barunya alam ini mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Ya. Dalil bahawa barunya alam ini adalah apa? Kerana alam ini melazimi daripada a'rad, sifat-sifat benda-benda yang baru. Seperti apa? Seperti bergerak, diam dan yang selain daripadanya. Benda yang jenis kita nampak sama ada dia diam atau bergerak ni adalah sifat bagi benda yang baru, benda yang hadis. Maka setiap yang ada sifat sama ada dia bergerak ataupun dia diam, maka itu kita hukumkan sebagai hadis. Maka alam ini, ya, sama kadang dia bergerak, kadang dia diam, maka alam ini dihukum sebagai hadis. Ya. Wal mulazimul hadithi hadithun, dan setiap yang melazimi sifat benda yang hadis, maka ianya hadis baru. Wa dalilu huduthil a'radi, dan dalil bagi barunya sifat-sifat itu apa dia? Musyahadatu taghayyirha min alamin ila wujudin wa min wujudin ila adam. Kita telah menyaksikan dengan mata kepala kita, ya, perubahan yang berlaku itu daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Yang dulu tak ada, sekarang ada, yang ada lepas tu binasa, kan berlaku dalam alam ini. Maka semua tu terjadi dengan musyahadah, bukti yang jelas bahawa alam ini adalah perkara yang baru. Dan kemudian disebutkan wa amma burhan wujubil qidami. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang esok hari. Masa telah pun tamat. Dan sikit ada soalan daripada peserta kita. Kita tengok sikit. Masya Allah. Al-Fadhil Ustaz Razlan mengatakan, mohon syarah ayat yang mengatakan Allah Ta'ala menjadikan makhluk supaya dikenali. InsyaAllah. Ni rasanya Fadhil Ustaz Razlan kena hurai ni. Supaya dia dikenali. Memanglah Allah Ta'ala ciptakan jin, manusia, semua makhluk ni adalah untuk apa? Untuk apa? Dalil Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku yang tu ke Ustaz ataupun dalil yang lain ke? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk beribadat kepada aku. Kata Imam Ibn Abbas, ay liya'rifun. Bukan hidup saja-saja, bukan ibadat saja-saja, bukannya semayang, puasa, zakat saja-saja, tapi tujuan semua ibadat tu adalah untuk apa? Liya'rifun, untuk kenal kepada Allah Ta'ala. Mana kalau ibadat tanpa kenal, macam mana? Ibadatnya tak sah, tak diterima. Ya. Nanti
nanti kita akan datangkan apa dalil matan. Saya tak ingat dah, tak ingat. Kalau kita beribadat ya, tanpa kita mengenal kepada Allah Ta'ala, tak diterima ibadat kita tu. Ibadat macam kalau kita ni tulis surat, hantar surat, karang surat ni panjang lebar ya, bila kita nak hantar surat tadi ya, kita solat, zakat, puasa apa semua, kita nak persembah kepada siapa? Nak persembah kepada Allah, nak hantar kepada Allah. Kemudian surat tu, contoh tadi, surat tadi bila nak dihantar, tiba-tiba kita tak tahu alamat tak tahulah, maka sampai bila-bila pun surat tu takkan sampai ya. Maka amalan yang dilakukan ya, mengaji fiqh, mengaji apa semua, tapi ilmu akidah tak mengaji, salah step. Sepatutnya awaluddin ma'rifatullah, mula-mula agama tu mengenal Allah Ta'ala. Allah tak kenal sifat wajib, sifat mustahil apa semua tu ya, maka tak sah, tak diterima amalan kita, tak sampai kepada Allah kan. Kata Al-Fadhil Ustaz Razlan, sebab ada yang mengatakan Allah Ta'ala sunyi, maka dia jadikan makhluk. Allah Ta'ala sunyi, duduk sorang-sorang dia, jadi buatlah makhluk ni untuk menghiburkan, supaya adalah benda mengisi kesunyian. Semua tu fasid belaka, kefahaman yang rosak. Allah Ta'ala buat sesuatu tu bukan saja-saja. Fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira Allah Ta'ala buat kamu semua tu saja-saja, sia-sia? Tidak, ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk kita nak mengenal Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala nak tunjuk kata Allah Ta'ala tu betul-betul berkuasa. Dia buat kita ni supaya kita kenal dia Tuhan yang maha berkuasa, yang perlu kita muliakan, agungkan. Itulah menunjukkan mutlak kehebatan, kekuasaan Allah Ta'ala kan. Bukan saja-saja. Jadi orang yang hidup atas dunia ni tak guna peluang untuk kenal Allah Ta'ala, tak mengaji, maka dia sia-siakan umur dia, dan dikira berdosa sebab tak kenal Allah Ta'ala. Ini soalan yang kedua. Apa yang saya faham, segala kebaikan juga keburukan datang daripada Allah. Betul. Tapi macam mana kita nak cakap dengan cara yang beradab dan terhormat yang keburukan juga datang daripada Allah Azza wa Jalla? Jadi dari segi i'tiqadnya, kita i'tiqad baik buruk daripada Allah. Baik buruk daripada Allah. Kalau kita nak bercakap keburukan tu juga adalah daripada Allah ya, kita nak cakap tu untuk tujuan apa? Nak bagi tahu pada orang ke? Ataupun kita nak cakap tu nak menutup kemaksiatan kita ke? Kita buat maksiat, lepas tu kita kata yang buruk, apa yang saya buat jahat ni semua adalahnya hakikatnya daripada Allah juga ya. Kalau macam tu, maka tujuan kita tu jahat. Tak perlu kita nak tonjolkan. Dia hanya perlu adalah kita i'tiqad. I'tiqad ni kita pegang, kita yakin baik buruk daripada Allah. Supaya apabila kita tengok sesuatu keburukan tu, kita tidaklah tengok satu sudut saja. Kita tengok orang ni buat maksiat sebab pilihan dia, sebab apa, maka dia layak dihukum. Tapi hakikatnya, hikmahnya, kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, maka maksiat yang dia nak buat tu takkan terjadi. Hakikatnya Allah Ta'ala yang berkehendak macam tu sejak daripada azali, maka semuanya kembali kepada mutlak kuasa Allah Ta'ala. Untuk i'tiqad pegangan kita saja. Ataupun untuk kita bercakap di dalam majlis ilmu, majlis pengajian ilmu akidah macam ni saja. Di luar tak perlu kita bercakap ya. Ada tempat, ada masa dia, masa-masa yang sepatutnya sahaja. Adapun i'tiqad, maka 24 jam kena yakin bahawa setiap yang buruk, yang baik semua daripada Allah ya. Tapi bukan suruh bercakap 24 jam ya. Ada juga diajarkan kepada kita, kalau kita nak cakap, kita kata gini, yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu kelemahan saya sendiri. Tengok, itu cara kita berlapik. Tapi dalam hati i'tiqad kita, ya buruk tu memang kelemahan saya sendiri, kita sandar pada kita. Tapi yang menginginkan keburukan tu ada pada kita, yang menginginkan kelemahan tu ada pada kita, hakikatnya Allah Ta'ala. Tapi perlukah kita cakap? Perlukah kita kata macam ni? Yang buruk itu daripada Allah, dan yang kelemahan saya sendiri pun hakikatnya adalah daripada Allah juga ya. Tak perlu cakap pun tak apa, orang tahu belaka. Cuma kita cakap tu untuk beradab ya. Kebaikan kita sandarkan kepada Allah, keburukan kita sandarkan pada kelemahan kita dari segi adabnya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala alam. Minta maaf dah terlajak masa. InsyaAllah kita akan sambung esok menyambung lagi tentang bukti dan dalil sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Sekiranya ada soalan, insyaAllah boleh
boleh maklumkan pada Ustaz Ustaz Fazli, ataupun boleh kongsi esok. Sekiranya ada masa, kita akan cuba jawab insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang silap yang kurang kelemahan saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih ashabul fadilah, ustaz-ustaz sekalian, dan juga semua yang mengikuti kita pada pagi ini. Bertemu lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.